Selamat sejahtera kepada semua murid-murid moral cikgu yang cikgu sayangi sekalian. Sama ada yang belajar di SK Session 272 dan juga murid-murid moral yang lain yang di sekolah yang menonton video saya pada kali ini, dan setiap kali saya membuat video kamu menghadiri kelas saya. Saya mengucapkan terima kasih. Pada minggu ini kita akan belajar tajuk toleransi sesama ahli keluarga, unit yang ke-14. Sebelum kita meneruskan pengajaran kita pada hari ini, pada siapa yang masih lagi belum subscribe channel Cikgu Talha, bolehlah berbuat demikian supaya kamu tidak ketinggalan dengan video cikgu yang akan datang. Terima kasih. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 97. Standard pembelajaran pada kali ini ialah 14.1, memberi contoh sikap bertoleransi terhadap ahli keluarga. 14.2, menjelaskan cara bertoleransi terhadap ahli keluarga. Sebelum kita lihat buku teks ni, cikgu nak terangkan kepada kamu semua apakah yang dimasukkan dengan toleransi. Definisi toleransi. Definisinya ialah toleransi ini ialah sikap sabar dan bertolak ansur atau berlebih kurang dengan orang lain. Di sini situasinya kita amalkan di dalam keluarga kita. Tahun hadapan kamu akan belajar tajuk yang sama, situasinya di sekolah pula. Sikap dapat menerima atau menghormati pendapat orang lain, fikiran orang lain dan kepercayaan orang lain. Macam mana tu? Kita boleh menghormati. Kita boleh menghormati pandangan orang lain. Sebab dalam dunia ni masing-masing pandangan tu berbeza-beza. Sikap tu berbeza-beza, pemikiran tu berbeza-beza, kepercayaan tu berbeza-beza. Jadi kita perlu menghormati pandangan orang lain. Kita tidak boleh menimbulkan suasana yang boleh menyebabkan permusuhan, bermasa muka, pergaduhan, suasana yang tegang, yang nak marah saja. Bukan suasana yang harmoni, suasana yang aman, suasana yang gembira, suasana yang hormat menghormati. Tapi kalau itu tidaklah semestinya kita tidak boleh menegur orang lain. Kalau kita rasa kepercayaan kita merasakan apa yang kita percaya ataupun fikir itu betul, kita boleh memberi nasihat, tetapi secara yang sangat baik. Secara yang sangat baik itu kamu boleh, contohnya dalam keluarga macam mana? Okey, contohnya kamu bapa kamu nak cat bilik kamu, kamu nak cat warna biru. Kamu suka warna pink, contoh. Kamu perempuan, kamu suka warna pink, ayah kamu nak cat warna biru. Ayah kamu kata, bagi kepercayaan ayah kamu, warna biru tu cantik. Tapi kamu nak warna pink. Kamu kata warna pink tu cantik. Jadi macam mana? Caranya tu kita masih lagi boleh memberi pandangan kita secara baik. Cakap, ayah, saya ni perempuan, ayah. Perempuan memang suka warna pink. Ayah kamu pun, oh iya. Ayah kamu main cat aja. Ayah kamu main cat je. Tempat kerja dia pula dekat sebelah balai polis. Jadi dia cat warna biru. Macam tu. Masih boleh lagi. Tak adalah maksudnya langsung kita tidak kita buat hal kita saja. Tidak. Kita boleh beri pandangan kita
buah fikiran kita, tapi dengan cara yang baik. Tapi kalau misalnya ayah kata nak juga warna biru, kita kenalah sabar, bertolak ansur. Sabar. Nak, mungkin mungkin warna biru tu bukanlah biru yang macam balai polis tu, tapi mungkin biru yang cair, biru yang macam yang cantik. Mana dah tahu ayah beli cat yang mahal. Biru tu memang sangat menarik. Contohnya mana tahu kita bersabar. Itu faham maksud apa ni, toleransi. Toleransi ni berlaku apabila ada dua orang. Kalau satu orang tak jadilah toleransi. Kita sendiri tak berlaku. Bila dengan dua orang dengan orang lain, komunikasi. Berlaku dua orang tu barulah berlakunya toleransi, dan kita kenalah bersikap toleransi. Jadi macam mana? Apa yang berlaku kalau kita bersikap toleransi? Masyarakat hidup aman, damai, bersatu padu dan bertoleransi. Gitu dia punya suasana. Kalau keluarga akan hidup aman, damai, bersatu padu, ya, satu, dan bertoleransi. Bertoleransi itu maksudnya apa? Bertolak ansur. Bertolak ansur. Banyak bersabar, bertolak ansur. Nanti kamu kata asyik saya je yang bersabar. Asyik saya je nak mengalah, asyik saya nak sabar. Kan macam tu kan. Kamu cakap macam tu. Bukanlah selalu. Maksud itulah kata tadi. Ada masanya kita masih boleh menyatakan pandangan kita. Tengok keadaan. Tengok keadaan. Tapi dalam banyak hal bertolak ansur ataupun bertoleransi ini sangat baik diamalkan. Orang buat, orang bertolak ansur, kita bertolak ansur. Jadi hidup pun akan aman dan gembira. Okey, baik murid. Kita lihat buku teks ni. Yang pertama, ayah naiklah dahulu. Saya boleh naik dengan ibu di belakang. Pak, dia dulu sabar. Ada dua orang, satu anak, satu bapa. Dibiarkan bapanya naik dulu. Bapanya bapa kata terima kasih kerana bertolak ansur dengan ayah. Maknanya bagi ayah dulu naik. Terima kasih itu. Ayah sebenarnya bangga tu. Bangga sebab anak ni mengamalkan sikap yang murni, yang baik, iaitu bertoleransi. Itu ayah bangga tu. Kalau ikutkan bukan ayah nak dulu, kalau boleh anak dulu, ayah kemudian. Tapi sebab dia menghargai toleransi yang kamu buat tu, maka dia pun menghargai kamu, bangga dengan kamu. Bertoleransi. Maknanya kamu sabar, bagi orang lain dulu. Bertolak ansur macam tu. Tak adalah nak berebut-rebut. Berebut tolak saya dulu. Kalau macam tu nanti jatuh pula, kan? Okey. Suresh yang toleransi, fahami cerita dan betul dakap. Okey, nombor 1. Suresh ingin ke taman permainan tetapi abangnya Raj ingin ke kelas tambahan. Suresh ingin ke taman permainan tetapi abangnya Raj ingin ke kelas tambahan. Kita fahami dulu cerita dia. Tayar basikal Raj pancit. Dia ingin meminjam basikal Suresh. Suresh nak pergi taman. Abang nak belajar. Basikal abang pancit. Dia nak pinjam basikal Suresh. Apa yang sepatutnya Suresh lakukan? Dia sepatutnya berilah. Taman tu bila-bila boleh pergi taman tu. Mana penting? Pergi ke taman ke belajar? Bagi saya, belajarlah penting. Kan? Apa yang berlaku? Raj merayu kepada Suresh kerana ingin segera ke kelas tambahan. Tolonglah. Abang nak pergi kelas ni, abang dah lewat ni. Cikgu ni marah nanti. Cikgu asyik nak marah je. Kan? Suresh kata apa? Suresh meminjamkan basikal kepada abangnya.
Inilah sifat bertoleransi. Bertolak ansur, mengalah. Tak apalah abang, ambil lah basikal ni dulu. Suresh pun cuma pergi taman aja, boleh berjalan. Tak ada siapa tunggu. Lewat sampai ke taman pun tak ada siapa yang nak marah. Tapi abang yang lebih penting. Jadi abang ambil lah. Nampak? Dia ada maknanya kita ni bertolak ansur melihat situasi yang wajar, yang sepatutnya. Kalau kita tanya dengan orang lain, mana yang betul tindakannya? Adakah tindakan Suresh terus pergi ke taman, abangnya tak pergi, ataupun berjibat? Mana yang secara umumnya orang lain menerima situasi itu sebagai betul? Kita kena ikut tu lah. Barulah kita ni. Kalau terbalik macam mana? Kalau Suresh pula, kalau abangnya dah cerita, tak apalah, abang mengalah. Suresh pergilah ke taman, biarlah abang tak pandai. Mengalah. Betul ke mengalah yang macam tu? Mengalah, kena lihat situasi juga. Maksudnya. Raz mengucapkan terima kasih dan berasa gembira. Dengan sikap Suresh. Dia mengucapkan terima kasih. Dah orang buat baik dengan kita, ucapkanlah terima kasih. Janganlah berat mulut sangat nak ucapkan terima kasih. Terima kasih sebab apa? Terima kasih. Cakaplah terima kasih. Kenapa? Orang pun tanya terima kasih sebab apa? Terima kasih Suresh kerana pinjamkan abang basikal. Dapat abang pergi ke kelas tambahan. Dapat abang belajar faham hari ni matematik. Kalau tak pergi jadi tak faham, tertinggal lah. Tinggal lah bab ni. Tajuk ni tertinggal lah bang. Terima kasih. Suresh kata sama-sama. Macam tu. Kan bagus. Kan harmoni macam tu. Seronok. Kehidupan bahagia. Tak bergaduh-gaduh. Kasih sayang. Sesama manusia. Kan seronok macam tu. Okay. Faham tak maksud sekarang ni? Sebab kita kena faham dulu apakah yang dimaksudkan dengan toleransi ni. Kena faham dulu. Selalu orang sebut bertoleransi. Dalam subjek bahasa Melayu nanti, boleh kamu membina ayat. Kalau dah faham, boleh bina ayat toleransi. Masyarakat hidup aman, damai, bersatu padu dan bertoleransi. Contohnya kan. Itu ayat moral. Okay, macam mana murid-murid? Boleh faham? Okay. Kalau boleh faham, mudah-mudahan boleh faham lah. Savio, Livinus, Natalisha, dan juga Grace. Dan juga murid-murid cikgu yang di luar sana. Okay? Jangan lupa tu dekat ruangan bawah, description bawah, cikgu letakkan link ke blog cikgu. Kat situ ada tugasan. Ada tugasan. Kamu boleh download ataupun kamu boleh save as gambar tu, boleh print ataupun kamu boleh simpan dalam device kamu dan kamu buka dan kamu gunalah apps apa yang boleh ditulis dekat skrin tu. Macam tu juga boleh lukis tulisan digital kan. Boleh hantar kepada cikgu masing-masing. Okey, kita teruskan dengan aktiviti. Toleransi. Tandakan betul. Ini bukan tugasan, ini aktiviti. Aktiviti ni kita buat aktiviti bersama-sama supaya kita lebih memahami maksud toleransi. Tugasan kamu buat sendiri, lepas tu kamu hantar. Nanti ada kat ujung sekali. Okay, ini adalah aktiviti kita bersama. Toleransi. Tandakan betul pada sikap bertoleransi terhadap ahli keluarga yang betul berdasarkan gambar. So, ada gambar ni. Abang main dengan adik. Ni ahli keluarga.
Siapa lagi yang nak main dengan kamu? Abang main dengan adik. Ada dua, A dengan B. Mana yang betul? Saya akan berkongsi barang mainan dengan sepupu. Oh, ni sepupu. Apabila dia datang ke rumah saya. Ingatkan adik tadi kecil. Sepupunya kecil je. Apabila dia datang ke rumah saya, kamu akan berkongsi. Saya enggan. Tak nak berkongsi. Itu mainan saya lah. Buat apa kau nak pinjam? Aku datang rumah kau tak pinjam. Macam tu ya. Saya enggan berkongsi barang mainan dengan sepupu apabila dia datang ke rumah saya. Okey. Kena share-share lah. Kena share lah barang tu. Seronok-seronok sama-sama. Kita nak seronok. Dalam hidup dunia ni, kita tak boleh seronok kita seorang. Kita ni macam dalam kapal lah. Macam dalam kapal. Satu keluarga. Dalam kapal, kalau ada ahli keluarga kita yang sakit, kita pun rasa macam tak sihat, tak seronok lah. Tapi kalau masing-masing seronok, ketawa, kita pun tengok pun kita gembira ketawa. Macam tu. Jadi, jawapan dia A. Jawapan dia A. Iaitu kamu akan berkongsi. Akan berkongsi. Sini. Akan berkongsi. Okay, jawapannya A. Betul. Okay. Yang kedua. Gambar mak tengah masak ni. Pandainya mak masak. Sedap. Mak masak apa tu? Macam ayam aja tu. Saya berasa sedih. Kau sedih kenapa pula? Kerana ibu memasak sambal ayam. Sedih. Ibu memasak sambal ayam. Kenapa? Dan bukan sambal udang. Kegemaran saya untuk makan tengah hari. Kenapa tak beritahu mak awal-awal? Cuba beritahu mak. Nanti mak mesti masak sambal udang. Tak payahlah sedih. Saya tidak membantah apabila ibu masak sambal ayam untuk makan tengah hari. Ni. Dia tak membantah. Cakaplah dengan mak elok-elok. Mak, saya teringin nak makan sambal udang. Jadi tengah hari ni, mak masak sambal udang. Kalau mak rajin malam nanti, mak masaklah sambal. Tengah hari mak masak sambal ayam. Malam, kalau mak rajin, bolehlah mak masak sambal udang ataupun esok. Bagi tahu. Jangan merajuk aje lah. Tiba-tiba mulut muncung aje sampai boleh buat sakut baju. Muncung. Janganlah macam tu. Cuba cakap elok-elok. Nanti mak buat. Cuba kita kena sabar. Relax. Macam tu kan. Maknanya yang betul dia tidak membantah lah. Makan dulu. Tolak ansur. Mungkin ada sebab. Kenapa mak masak sambal ayam. Mungkin udang dah habis. Mungkin udang dah habis. Jadi ataupun ayam tu masak cepat. Dah lama sangat dah. Nanti kalau tak masak, rosak ke macam mana. Mesti ada sebab dia kan. Jadi kita kena sabar. Bertoleransi. Okey, itu aktiviti seterusnya. Jelaskan cara bertoleransi terhadap ahli keluarga dalam gambar di bawah. Bagaimana cara kita bertoleransi? Cara kita. Dia ada cara-cara. Kalau sebelum masuk cara ni ada beberapa cara. Pertama, untuk bertoleransi dekat rumah. Antaranya banyak ada banyak situasi. Antaranya kita jangan mengganggu, jangan membuat bising apabila ada di antara ahli keluarga kita sedang beribadah. Ialah mengikut kepercayaan masing-masing. Perlukan suasana yang senyap, yang sunyi, tak boleh bising-bising. Jadi kita kena bertoleransi di situ, jangan kita buat bising. Dan kalau kita menghormati sesama ahli keluarga, itu pun dikira toleransi. Kita hormat. Kita hormat pendapat orang. Kita hormat pendapat ahli keluarga kita. Masing-masing ada pendapat tentang topik, tentang tajuk isu-isu tertentu. Tapi kamu dah jadi tahu dua. Contohnya
Ayah kata nak bawa pergi berjalan. Okey, sekarang ni dah boleh rentas negeri kan. Kemudian ayah pun kata, ayah nak bawa pergi jalan sebab dah boleh rentas negeri. Masing-masing ada pandangan. Oh, nak pergi Genting Island. Nak pergi Hot Spring kat Perak. Nak pergi Port Dickson. Masing-masing ada dia punya pendapat. Adik tu. Macam mana tu? Jadi akhirnya ayah akan buat keputusan mengikut situasi yang sebenar, mengikut situasi dia, mengikut yang paling baik. Adalah sebab-sebabnya tu. Mungkin dari segi kewangan, dari segi masa, dari segi pengangkutan dan sebagainya, bajet kan. Jadi akhirnya buat keputusan pergi ke Port-Dickson misalnya kan. Pergi ke Port-Dickson. Tak pergi Hot Spring kat Perak, tak pergi Genting Island misalnya kan. Pilih kamu lah tak pergi Genting, kamu pun merajuk. Tak ada macam tu. Jadi kita kena dah buat keputusan, jadi kita kena menghormati keputusan ayah. Lain kali kita kata okeylah ayah. Kali ni kita pergi tapi nanti next time kita pergi Hot Spring pula. Boleh? Dia kata okey. Gili-gili. Kan macam tu kan bagus kan? Best kan? Tapi kan dalam masa yang sama kamu kena menyatakan pandangan kamu. Janganlah kamu diam aja. Ayah pun tak tahu apa yang kamu nak kalau kamu diam. Dan kamu bila nak sesuatu, janganlah nak cepat. Nak hari ni juga. Nak hari ni juga. Nak hari ni juga. Itu tak ada toleransi. Kalau nak tak sabar tu tak ada toleransi. Nak cepat. Ayah, nak hari ni juga. Nak esok juga. Sediakan barang-barang. Hari ni juga. Terlampau excited. Lama sangat. Tak balik kampung balik kampung pula. Tak berjalan. Okey, kemudian contohnya janganlah memaksa jangan memaksa ahli keluarga untuk mengikut kehendak kamu. Kamu nak, kamu paksa juga. Nak juga. Macam mana pun nak juga. Tak boleh lah macam tu. Jangan memaksa. Itu tak toleransi. Dan toleransi ni apabila kamu membantu meringankan beban ibu bapa kamu di rumah, itu juga dianggap sebagai toleransi. Jangan buat bising. Itu kamu menghormati orang lain, hak orang lain untuk berehat. Kamu pun tak suka bunyi bising kan? Kamu tengah tidur, orang buat bising, kamu suka tak? Kalau kamu tak suka, kamu jangan buat apa yang kamu tak suka pada orang lain. Itu. Okay? Nombor 1, kita tengok pernyataannya, memperlahankan bunyi radio, memberikan pensel warna saya, menjaga adik, membenarkan kakak menggunakan basikal saya. Kalau tengok gambar tu boleh nampak lah yang ni basikal kan. Membenarkan kakak menggunakan basikal saya. Basikal besarnya dia punya tayar. Okey, basikal kamu janganlah nak pakai seorang aja. Kakakmu teringin juga nak naik basikal kan. Kamu dapat hadiah daripada sahabat kamu. Kebetulan kamu ada sahabat, ada kawan yang kaya. Yang kaya. Bapak sahabat kamu tu jutawan. Jutawan kan. Jadi kamu punya birthday, diberikan kamu basikal. Kakak tak ada basikal, kamu ada basikal. Jadi dia teringin, bagilah pinjam. Toleransi Okay, kedua, itu belajar tu, sedang belajar, kamu nak dengar radio, kemudian kakak dengan adik kamu pula tengah belajar, pelankan bunyi tu, hormat begitu. Kamu pasang pun lagu-lagu yang sentimental. Elok tutuplah terus. Kenapa pula nak dipasang? Orang tengah belajar, tunggu habis belajar. Tidak pun pakailah handphone tu. Wow. Gunakan earphone. Okey, itu mana kita bertoleransi. Itu dia punya pointnya. Bertoleransi. Saya akan memperlahankan bunyi radio. Yang ketiga, saya akan ketika ibu sedang memasak.
Okey, saya akan apa tadi? Saya akan menjaga adik ketika ibu sedang memasak. Itu pun toleransi. Kita membantu, kita memudahkan orang lain. Memudahkan orang lain. Daripada awal tadi, kita bagi ayah pergi dulu. Kita mengalah. Kita bagi mudah ayah. Tak payah nak berebut-rebut. Ayah dah tua. Dah tua. Kan? Macam cikgu pun dah tua. Kan? Kalau tolak jatuh. Kita, yang kamu ni masih muda. Kalau jatuh tu, kuat lagi tulang. Ayah kamu tolak jatuh. Kita mudahkan urusan orang. Macam tu kita mudahkan urusan mak. Mak nak tengok adik, mak risau dengan tengok adik. Kalau tak ada siapa yang tengok adik, nanti adik main mainan yang bahaya. Adik manalah tahu kalau dapat biji guli tu kat lantai, dia ambil, dia makan. Mak nak masak, mak pun tak tenteram. Fikir adik kamu lah, fikir nak. Nah itu yang terlupa garam tu. Dah terlupa garam tu, ayah makan. Kenapa? Abang dah beli garam banyak-banyak, tak masuk garam. Ayah kena toleransi juga. Lupa pun ambil lah garam, bubur. Pandai cakap kan? Jadi kita kena saling tolong-menolong supaya mewujudkan keluarga yang bahagia. 4. Abang adik nak pinjam pensel warna. Saya akan kepada adik, saya akan memberikan pensel warna kepada adik. Bila adik nak pinjam tu, maksudnya itu satu penghormatan kepada kita. Adik memerlukan kita, makna kita diperlukan dalam hidup adik. Kalau kita tak mana kita nak adik buat hal dia sendiri je, macam kita tak hidup. Macam kita tak wujud, macam kita tak ada. Ke adik datang nak pinjam pensel dan seolah-olah kita ni diperlukan. Itulah kita rasa bangga kalau kita rasa kita diperlukan ni, daripada kita diabaikan, tak dipedulikan. Mana pilih, mana yang nak. Jadi itu tanda kita bertoleransi. Okey, faham? Boleh? Setakat ni penjelasan cikgu dan juga aktiviti yang kita buat bersama-sama untuk memberi pemahaman, untuk fahamkan kamu bertoleransi ni bagaimana dia punya situasi dia, macam mana nak amalkan. Kalau tak belajar moral ni, kita lupa ada toleransi. Jadi sekarang ni kita menyuburkan dalam diri kita untuk mengamalkan sikap bertoleransi dalam kehidupan kita sehari-harian. Nanti bila kita dah dewasa, dah sekolah menengah, kita ataupun dah lebih tinggi lah, dah jam 4, dah jam 5, itu toleransi itu akan dibawa dalam masyarakat, dalam kehidupan harian, dalam bernegara, dalam bermasyarakat. Daripada awal ni dah ada dah toleransi, saling hormat menghormati, bertolak ansur, nak memudahkan orang, nak buat kebaikan kepada orang. Jadi negara kita akan jadi negara yang yang hebat lah, yang hebat. Negara yang bahagia, negara yang makmur, aman dan makmur. Dihormati oleh akhirnya dihormati oleh seluruh dunia. Mereka datang ke Malaysia, mereka kata, rakyat Malaysia baik, saya menghormati. Selalu kita dengar orang luar negara selalu dia bercakap, kalau datang Malaysia dia seronok, dia kata sangat menghormati tetamu. Dia bermula daripada ni lah, daripada rumah. Daripada rumah dan daripada pendidikan moral. Okey. Seterusnya, aktiviti ada lagi. Lengkapkan rajah tentang contoh sikap bertoleransi terhadap ahli keluarga. Ini contoh. Bersabar dengan perangai adik. Adik memang macam tu. Sebab adik pemikiran dia, akal dia masih kecil lagi. Kamu dah besar, otaknya dah besar, dah sempurna, dah boleh tahu mana yang baik, mana yang buruk. Adik dia tak tahu. Adik dia ikut suka dia je. Dia tak dapat nak menilai. Sebab dia masih kecil lagi. Jadi kita kena, yang dah dewasa ni, kita kena sabarlah. Perangai adik. Macam-macam perangai. Cepat merajuk lah, gelojor lah, nak cepat lah, nak itulah.
Kalau boleh semua barang dia punya kan. Itu adik. Kita kena mengalah. Yang kedua, memperlahankan televisyen ketika ayah sedang berehat di ruang tamu. Kadang-kadang ayah pun tengok TV juga. Kalau ada situasi macam ni lah, kita kena memperlahankan suara televisyen. Tapi kadang-kadang ayah dah tua kan. Macam telinga tak berapa nak dengar. Ayah pula yang kuatkan suara. Kuatkan tu, kuatkan lah. Tu lagi bagus. Dua-dua dapat dengar suara kuat. Tapi kalau ayah tengah tidur kat ruang tamu, kat sofa tu, pelankanlah sikit. Terkejut ayah. Ada pula bunyi senapang dekat TV. Kau demam. Ayah pun, terkejut dia kan. Macam baik tak lemah jantung. Macam tu kan. Itu cara dia. Ketiga, meminta apa kerana menghilangkan sekotak pensel warna abang. Meminta maaf. Kita kena berani mengaku kesalahan kita dengan meminta maaf. Sebab kita buat salah. Maaflah. Nombor 4, berkongsi dengan kakak. Berkongsi bilik. Berkongsi bilik dengan kakak. Bilik dah lah 2 ke cuma 3 je. Adik-beradik ada 6. Nak seorang satu. Macam mana tu? Nak seorang satu. Tak huru-hara dia buatnya. Jadi kenalah berkongsi bilik. Share. Nombor 5, membiarkan adik permainan komputer terlebih dahulu. Membiarkan adik bermain. Dia nak main dulu. Mainlah dulu. Dalam 1 jam. Lepas tu abang pula macam tu. Abang kena buat macam tu adik atau kakak. Tidak abang yang terjatuh ke dalam longkang. Tidak mengejek abang. Amboi, ini dah lama dendam ni dengan abang sebab kamu jatuh, abang mengejek, kamu pun tunggu abang jatuh, kamu pun mengejek, saling dendam, membalas dendam tak boleh macam tu. Janganlah ejek, kesian, sakit tu dia punya lutut. Lutut dia tu bengkak lebam, kamu gelakkan dia pula. Okey, faham seterusnya, pandangkan gambar dengan cara bertoleransi terhadap ahli keluarga. Ini membasuh fokus kepada penyataan. Kalau gambar ni senang aja. Kalau tengok ada menolong ayah membasuh kereta, carilah kereta. Ni kereta. Lepas tu ambil dari sini, tarik saiz. Dia pula bergerak pula. Patut pakai mouse, kena pakai pen. Okey, ambil dari sini, tarik sini. Senang aja kan? Tapi kita nak fahamkan membasuh kereta, menolong ayah membasuh kereta itu adalah salah satu contoh sikap bertoleransi. Menghormati ibu dan memperlahankan televisyen, sikap bertoleransi, bertolak ansur dengan adik, bersabar dengan perangai adik, menolong kakak membasuh pinggan. Kakak membasuh pinggan ni menolong apa sahaja yang memudahkan urusan orang lain. Kita mengalah mengikut situasi yang betul, maka itu adalah dianggap sebagai bertoleransi, mudahkan orang lain. Kalau toilet kat rumah satu, abang nak mandi, abang nak pergi kerja, saya kan nak pergi sekolah cepat, nak pergi kerja, atau nak pergi kerja, kamu pun nak mandi juga. Tapi kita sabar, kita mudahkan abang pergi dulu, tak apalah abang pergi dulu, abang nak cepat. Tapi bila kita nak cepat, abang pula, abang baring-baring saja, belum mandi pagi, dia nak mandi, tak ada apa. Kita pula ada urusan, ada kelas tuition ke, mandi, abang pula bertoleransi. Masing-masing kena toleransi, tak boleh kita saja, betul lah tu, tak boleh kita je nak sabar. Kadang-kadang orang lain pula kena sabar dengan kita, barulah betul. Okey, faham ni nak tulis ke? Okay. Bersabar dengan perangai adik. Mana? Tolak ansur dengan adik. Menghormati ibu bapa televisyen. Mana televisyen? Kita ambil yang senang dulu lah. Kat sini. Ibu tengah. Ini ibu tengah call, kamu bunyi bising. Macam mana? Tak boleh lah. Okey, kat sini kan. Lagi apa? Bertolak ansur dengan adik. Ada 2 tadi, adik. Bersabar dengan adik. 2,
Basuh pinggan. Basuh pinggan kat sini tadi. Kat sini atas ni basuh pinggan. Dari bawah sini. Naik SAS. Kita naikkan balik. Sampai. Sambung. Sini. Aku dah ada 2 yang adik ni. Bersabar dengan adik. Betul ansur dengan adik. Gambar dia apa? Ini ada 2. Main katut Ultraman. Bawah pun. Adik main patung dulu ya. Adik main patung ini dulu ya. Yang mana satu ni? Betul ansur. Bersabar dengan adik. Dua-dua ni boleh ni sebenarnya. Ni boleh Kat sini bawa ke atas. Boleh. Tu. Tu langsung tadi. Okey lah, murid. Okey, ini adalah tugasan. Kamu baca ni. Kamu lihat gambar. Kemudian tulis penyataan ni dalam kotak ni. Itu saja tugasan untuk minggu ini. Pusat 73 yang cikgu akan letakkan tugasan ini dalam blog cikgu yang cikgu letakkan dekat bawah link description. Kamu tekan situ. Cikgu akan letakkan video ini dan tugasan ini dan juga sedikit nota dalam itu. Jadi kamu boleh rujuk, mudahkan untuk mudahkan kamu membuat rujukan. Okey. Baiklah murid-murid, sekalian terima kasih kerana menonton pengajaran ini sehingga selesai. Kepada siapa murid yang baru sahaja masuk ke video ini dan masih lagi belum subscribe channel Cikgu Talha, bolehlah berbuat demikian supaya kamu tidak ketinggalan dengan video cikgu yang akan datang. Terima kasih. Okey, sekian saja. Bye.